Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, untuk topik hari ini saya akan menerangkan tentang 10 sign of weakness. So, bila kita trade ataupun kita ride the trend, so dia ada 10 tanda-tanda yang obvious lah. Untuk kita tahu yang trend tu dah start melemah. Okay. So, dia takkanlah macam bila kita ride the trend, dia akan terus naik kan. So, ini adalah 10 tanda-tanda yang trend tu dah start melemah. Okay, first kali kita tengok dari segi chart. Okay, kita tengok dari segi chart, dia ada kenaikan price markup, ada kenaikan ataupun price markup yang banyak sebelum tu. So, boleh tengok contoh-contoh yang counter-counter yang menarik. Contoh macam Top Glove, so boleh tengok lah. Bila kita nampak, okay, bila ada kenaikan yang banyak macam ni kan. So, contoh, okay, bila dia ada kenaikan banyak macam ni, kita panggil price markup yang dah banyak lah. Dia dah tinggi. So, kita tahu dekat sini trend dah start akan melemah lah. Okay, seterusnya dari segi ni, dia punya closing price dan MA20 akan start close below MA50. Alright, so contoh kan, kalau kita tengok dekat area sini, dia dah ada reversal pattern kan. So, kalau reversal pattern, dia punya neckline dekat area sini. Okay. So, kalau kita tunggu neckline, sebenarnya dah lambat lah. Kita guna trend line ataupun kita boleh guna moving average. So, kalau kita guna trend line, kita boleh ambil kat area sini. Kalau kita guna moving average, kalau tengok dekat area sini, okay, kita zoom sikit. Okay, kalau kita tengok dekat area sini, closing price dah start close below MA50. MA50 warna hijau ni. And then MA20 dah start close below MA50. So, itu adalah contoh-contoh yang ada trend of sign weakening lah. Alright, seterusnya dia ada multiple upper tail ataupun sign of exhaustion. Maksudnya bila multiple upper tail ni, maksudnya kita tahu ada selling pressure. Maksudnya ada tekanan jualan. Dia dah naik harga tinggi. Okay, dia dah naik harga tinggi. Tapi dia tak berjaya untuk close kat atas. So, dia close kat bawah. So, kita tahu kat sini adalah selling pressure lah. Dia dah start ramai jualan. Tapi kita kena tengok juga upper tail ni, kita nak tengok area-area yang dah atas. Kita tak nak tengok yang area-area bawah. Contoh, okay, kalau kita tengok fried. Okay, ini adalah contoh upper tail tapi dekat area bawah. Okay, ini contoh upper tail tapi dekat area bawah. So, kalau macam ni, sebenarnya tak apa. Kita tak nak upper tail dekat area-area yang dah ke atas. Maksudnya dia dah ada kenaikan, dia dah ada markup. Kat area sini kita tahu yang dia akan berlaku pullback ataupun basing period lah. So, either kalau dia dah naik macam ni, kita tahu dia akan pullback ataupun dia buat another base. So, kalau upper tail yang dekat area bawah macam ni baru nak start trend, so tak apa. So, dia kena tengok based on position candle tu sendiri lah. Dari segi chart punya perspektif, dia dekat area mana, position dia dekat area mana. Okay, so seterusnya ada multiple upper tail ni. Kalau body dia kecil and then dia ada multiple, maksudnya dia ada beberapa, dia ada banyak. So, kita tahu macam area-area sini kan, dia ada banyak area upper tail macam ni. So, kita tahu ni dah start trend tu dah start melemah. Okay, seterusnya kita tengok ada reversal chart pattern. Okay, reversal chart pattern ni selalunya ada double top ataupun ada head and shoulder. So, kalau dekat sini kita tengok contoh Top Glove lah, senang. Kita tengok contoh Top Glove. Alright. So, dekat sini kita nampak ada dia dah 1, 2, 3. So, kalau chart pattern ni,
dia tak terlampau obvious. So kita kena lama-lama kita tengok chart, kita akan nampak dia punya pattern tu. So kalau kita nampak sini dia ada triple top. So kalau kita guna neckline dia lambat So kita tahu dah dekat area sini dia dah start bahaya Dia dah start weakening. So boleh ke dia nak reversal pattern ni boleh ke jadi continuous pattern? Boleh je, as long as dia boleh break this resistance. Contoh dia break sini, so kita tahu yang ni sebagai continuation pattern Okay, so that's why trend following ni kita just tengok based on apa chart tu tunjuk. Kita tak try predict, kita just follow the trend sahaja. Alright, seterusnya ada down gap dekat tempat yang tinggi. So lagi besar gap, kita tahu probability yang chart tu dah top lebih tinggi. So kalau tengok dari segi contoh macam Anju, baru ni ada counter-counter besi. Okay, kita tengok counter besi ni dia dah ada start banyak kenaikan yang banyak. Kat sini ada down gap. So lagi besar down gap ni, lagi besar down gap ni, kita tahu yang dia dah start trend weakening ataupun possible untuk jadi stage 3. So tengok sekarang dah start tak menarik MA20 dah cross below MA50, closing price dah close below MA50, and then sini ada down gap. Kat sini pun dah start volatile. So kat sini pun ada tail. Kalau tengok kat sini kita panggil saya tak ingat candlestick pattern apa, tapi kalau tengok ada nama dia Evening Star tak silap. So kita tengok kat sini, so dah ada doji panjang macam ni, and then ada multiple tail dekat area tinggi macam ni. So bila dah ada down gap, dah tak menarik. So ni adalah contoh multiple tail juga. So tengok lepas tu dia ada pullback ke 50 area. Alright, seterusnya kita tengok dari segi volume analysis. Price naik tapi volume menurun. Okay, price naik tapi volume menurun. So boleh tengok contoh revenue. So you just sambil screening, so boleh tengok contoh-contoh. So kita tahulah yang price tu dah start melemah. So kalau tengok dekat sini, alright, kita tengok kat area sini. Okay, kat sini. So price naik, volume pun naik. Okay, sini price naik, volume pun naik. So maksudnya still okay lah. Okay, kat sini pun price naik, volume pun naik. Alright, seterusnya price naik tapi volume dah start menurun. So kita tahu dekat area sini, and then ada upper tail. So kat sini kita tahu yang trend ataupun uptrend tu dah start melemah. Alright, so nampak kat sini price naik lagi tapi volume menurun. So volume ni sebagai warning sign yang price ni dah start melemah. Okay, seterusnya kat sini dah nampak doji. So kat sini dah kita nampak doji kat tempat area tinggi macam ni. So kita tahulah kat sini dia dah market dah start indecision mode. Dia tak tahu nak pergi uptrend ke nak pergi downtrend. So kita boleh confirmation dekat next candle. So next candle dia naik tapi volume still menurun. Alright, so kat sini pun kita tahu kat sini dia start naik balik. Alright, so kita boleh continue. Kita boleh continue untuk monitor. And then kat sini dah start ada candle. That's why volume ni, kalau kita tengok dia menurun, dia tak semestinya terus reverse. So kita kena ada confirmation from price juga, from candle juga. So kat sini dah start tak menarik dah ada 2 candle hitam. Bila dia dah ada 3 candle hitam ataupun 3 lower low macam ni dalam bentuk candle, dia dah ada start 3 candle hitam, candle menurun macam ni ataupun candle merah, maksudnya kita dah tahu dia akan pullback pullback ataupun dia nak start base balik. So kat sini nampak dia dah kat sini dia start buat base dia naik. So bila dia dah uptrend, dia dah start weak, sama ada dia turun atau dia pullback ataupun dia nak buat another base. So kita tak nak stuck dekat dalam ni So kalau kita dah masuk area sini,
better kita take profit dulu lah, sebab kita tak tahu base ni berapa lama kan. So boleh, instead of kita tunggu, baik kita masuk ataupun guna modal kita tu untuk guna dekat kaunter lain lah. Alright, seterusnya price movement dah start curam atau menegak. Kat sini adalah contoh-contoh price movement yang dah start curam. Kita boleh tengok contoh LB Alum. Okay, contoh price dah start menegak macam ni. Dia dah start. Okay, sebelum ni dia naik, tapi dia naik sikit-sikit je. Bila dia dah naik menegak macam ni, kita tahu ini adalah contoh-contoh yang trend tu dah start late phase lah, ataupun dah start nak melemah. Okay, so confirmation dia bila ada pattern dah bertop macam ni. Sini ada upper tail, sini ada multiple upper tail. So kita tahu kat situ ada dah start trend weakening. Kat sini ada down gap. So I think LB Alum ni menarik untuk tengok, untuk study trend weakening ni. Okay, lepas tu ada banyak rebound dekat short term MA10 ataupun MA20 lah. So kalau tengok kat sini dia ada rebound, maksudnya dia pull back. Okay, dia pull back. Kat sini dia pull back kan, lepas tu dia rebound. Lepas tu kat sini dia ada rebound, kat sini dia ada rebound dekat short term moving average. So contoh kalau kat sini dia respect, okay, short term rebound ni kena tengok dia respect MA10 ke MA20. So tengok kat sini dia respect MA10. So once dia close below MA10, selalunya dia dah start tak menarik lah. So kita tengok price tu, okay, setiap counter ni dia ada perangai dia. So kalau tengok LB Alum ni dia respect MA10. So once dia close below MA10, dah start tak menarik. So boleh tengok contoh contoh Top Glove. Okay, kalau Top Glove ni kita tengok dia respect, dia naik, dia respect, dia rebound dekat MA20. Okay, kita tengok dia rebound dekat MA20. So kita tak boleh gunakan MA10. So kita gunakan MA20. So once dia close MA20 kat sini, maksudnya dah start tak menarik. So lepas tu dia sideways dekat tempat yang tinggi ni. Selalunya contoh-contoh chart yang macam stage 3 punya chart lah. And then seterusnya ada fail untuk ada attempt untuk breakout sebelum ni punya resistance tapi tak berjaya, dan juga multiple gap dan juga strong candle. Contohnya, okay, dia dah naik. Alright, so kat sini adalah resistance baru dia. So dia test. Okay, dia test sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, tak berjaya. So bila dia dah break macam ni, kita tahu kat sini adalah the whole this adalah sign of top. Okay, lepas tu kita tengok, kita scroll sikit, kita scroll down sikit. Okay, kita nampak kat sini dah ada banyak kenaikan. That's why saya gabungkan sekali dengan base counting ataupun phases tu. Sebab selalunya kalau kita tengok dekat area sini, bila dia ada slow rising macam ni, selalunya dia dekat dalam phase 1 lah. So, dia naik, dia break MA200, tapi dia naik slow-slow macam ni. Okay, so bila dia dah start markup macam ni, so kita tahu bila dia dah breakout ni, dia dah start phase 2. So kita masuk, kalau kita masuk dekat area sini, ini adalah pattern yang Mak Mini Bini suka lah. Maksudnya first continuation pattern. First continuation pattern tu kita masuk, and then kita ride the whole ni lah. And then kat sini dah ada up gap dekat tempat yang tinggi. So kita tahu dekat sini adalah exhaustion gap. Kat sini ada lagi gap. So ada exhaustion gap. Kat sini ada multiple upper tail. Sini ada rebound. So kat sini ada candle-candle kecil. Kat sini ada upper tail lagi. So kita tahu kat sini maksudnya dia dah start trend weakening lah. And then kalau perasan dekat sini volume analysis, price naik. Okay, price naik tapi volume menurun. So nampak kat sini volume menurun. So kita tahu kat situ adalah sign of trend weakening lah. And then ada multiple gap. Multiple gaps, ada satu gap,
Okay, ada 2 gap. Lepas tu ada strong candle. Strong candle ni maksudnya candle-candle yang ada markup lebih daripada 4 ke 5% lah. So kat sini ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5. So dah ada banyak macam ni. Kita tahu dia punya trend weakening tu dah start melemah lah. Okay, so itu adalah contoh-contoh sign of trend weakening. So kita try go through, boleh salin, boleh study past chart semua chart-chart sebelum ni. So boleh tengok first kali ada kenaikan ataupun price markup yang banyak sebelum tu. Okay, closing price dan juga MA20 dah start close below MA50. Ada multiple upper tail di tempat yang tinggi, ada tail yang panjang, body kecil, tail yang panjang, lepas tu ada banyak, ada multiple. And then ada reversal chart pattern. Okay, ada reversal chart pattern, double top, triple top, head and shoulder, island reversal. So boleh try lah baca buku chart pattern analysis tu, boleh tengok. Alright, so lepas tu ada down gap kat tempat-tempat yang tinggi. Macam contoh Anju tadi, ada Astino. So boleh tengok lah down gap kat tempat yang tinggi ni. Bila dah start ada down gap dekat tempat yang tinggi ni, selalunya lagi besar gap tu kita tahu lah itu adalah simbol of top. So dari segi volume price analysis, price naik tapi volume menurun. Tapi kena ingat volume adalah warning sign. So kita kena tengok confirmation based on price juga. And then seterusnya price movement, dia dah naik tu, dia naik menegak. Dia punya degree tu dah naik menegak. So kita tahu dekat situ, area situ kita dah kena start take profit lah. Bukan kat situ kita baru nak masuk, kita nak agresif. Kat situ kita kena dah start takut. Sebab the psychology is orang dah start tamak. So bila orang dah start tamak, it's time untuk kita berundur lah. And then ada rebound dekat short term MA10 dengan 20. So tengok based on apa yang dia respect. So kalau dia respect MA10, kita, once dia close below MA10, kita take profit. Once dia respect MA20, once dia close below MA20, kita take profit. And then kita tengok ada fail untuk breakout previous resistance di tempat yang tinggi. Lepas tu ada multiple gap dan juga strong candle. Maksudnya ada up gap di tempat yang tinggi, ada beberapa multiple gap, yang kedua, yang ketiga tu. So basically itu adalah contoh-contoh yang dah, maksudnya kenaikan dia dah start melemah lah. Okay, so kalau nak study, boleh study Top Glove Mei 2020. I think a really nice chart untuk study. So daripada sini kita boleh take notes lah. And then boleh apply to another counter lah. Alright, itu saja untuk perkongsian 10 sign of weakening ataupun cara kita nak tengok counter-counter yang trend dia dah melemah, uptrend dia dah melemah. So itu saja untuk perkongsian saya hari ini. That's all for me. Thank you so much. Assalamualaikum.